وسهلا ومرحبا بكم إلى مركز الأفعال. سنتعلم الفعل المضارع. الفعل المضارع present tense. الفعل kata kerja ينقسم إلى 3 أقسام terbahagi kepada 3 jenis, iaitu al-madi past tense atau kata kerja yang telah berlaku, al-mudhari' kata kerja yang sedang berlaku present tense, dan al-amru iaitu kata kerja suruhan imperatif atau command. Baiklah, kita akan fokus kepada al-fi'lul mudhari', kata kerja yang sedang berlaku atau ta'rifnya dalam bahasa Inggeris, a verb that is used to express both habitual and ongoing action. Sebelum saya terangkan dengan lebih terperinci tentang al-fi'lul mudhari', iaitu kata kerja yang sedang berlaku, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan kata ganti nama yang disebut di dalam bahasa Arabnya, iaitu ad-dhamair, kata ganti nama. Kata ganti nama ini penting kerana ianya memberi kaitan yang sangat rapat dengan kata kerja, di mana apabila berlakunya perubahan kata ganti nama, maka berubahlah huruf pada kata kerja tersebut. Kata ganti nama dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3 jenis, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, dan kata ganti nama diri ketiga. Baiklah, kata ganti nama diri pertama iaitu ana dan nahnu. Ana, saya, nahnu, kami. Ana bermaksud saya, nahnu bermaksud kami. Digunakan untuk lelaki dan perempuan. Kata ganti nama diri kedua iaitu anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Warna biru mewakili al-mudzakkar, lelaki. Warna pink mewakili perempuan, al-mu'annas. Anta, awak lelaki seorang. Antuma, awak lelaki berdua. Antum, awak semua untuk lelaki. Anti, awak perempuan seorang. Antuma, awak berdua perempuan. Wa antunna, awak semua perempuan. Kata ganti nama diri ketiga iaitu huwa, huma, hum mewakili lelaki. Hiya, huma, hunna mewakili perempuan. Huwa, dia lelaki seorang. Huma, dia berdua lelaki. Hum, mereka semua lelaki. Hiya, dia seorang perempuan. Huma, dia berdua perempuan. Wahunna, dia semua perempuan. Al-qa'idah, kaedah fi'il mudhari' secara umum. Kita gunakan kata kerja kataba yang mana kita boleh dapati daripada kamus. Kataba ialah aslul kalimah, perkataan asal, root word. Untuk membentuk fi'il mudhari', kita perlukan yang pertama untuk meletakkan harful mudhara'ah, particle of mudhari', di hadapan perkataan kataba. Particle of mudhari' ataupun harful mudhara'ah sama ada salah satu daripada 4 huruf berikut, iaitu alif, nun, ya dan ta. Alif, nun, ya dan ta. Pemilihan huruf ini berpandukan kepada kata ganti nama yang akan kita gunakan. Yang kedua ialah kita perlu meletakkan
Al-fa'il, dhamir al-mustatir, iaitu huruf mewakili al-fa'il ataupun al-dhamir al-mustatir, implied pronoun, di hujung perkataan kataba ini. Seterusnya, setelah kita memilih huruf mudhara'ah ataupun partikel mudhari' yang sesuai untuk kita letakkan di hadapan fi'il mudhari' tersebut, yang mana di sini kita memilih huruf ya mewakili kata ganti nama huwa, yaktubu, dia menulis. Kita perlu untuk seterusnya memilih baris yang sesuai untuk kita membaca fi'il mudhari' tersebut. Baiklah, huruf yang bertanda nombor 1 yang berwarna biru kita bariskan sukun, iaitu baris mati. Manakala huruf yang bertanda nombor 3 yang berwarna hijau kita bariskan sebagai dhammah, iaitu baris hadapan. Bunyinya yaktubu. Kaf kita bariskan sukun mati dan ba kita bariskan dhammah, iaitu baris hadapan. Untuk huruf yang bertanda 1 dan 3 ini, the change in vowel sign for first and third radical is the same in all cases. Maksudnya sama, mana-mana kata kerja untuk huruf yang bertanda 1 dan 3 ini sama barisnya. Manakala untuk huruf yang bertanda nombor 2 yang berwarna merah, yang ini para pelajar di peringkat asas perlu merujuk kepada kamus untuk menentukan barisnya, kerana untuk the second radical ini different in different words, ianya berbeza di antara kata kerja. Terdapat 6 jenis baris yang menentukan huruf yang bertanda nombor 2 ini. Ini adalah kaedah terperinci untuk al-fi'lul mudhari', yang mana kita akan wakilkan setiap kata ganti nama yang kita telah belajar sebelum ini, iaitu sebanyak 14 kata ganti nama. Yang pertama ialah huwa. Kita nak membentuk maksud dia sedang menulis, maka kita tambahkan huruf ya di hadapan kata dasar kataba. Ya tambah kataba, jadi bunyinya yaktubu, yaktubu, dan ini memberi maksud dia sedang menulis. Seterusnya kata ganti nama huma yang bermaksud dia berdua lelaki. Apabila kita hendak membentuk fi'il mudhari' yang mempunyai kata ganti nama huma, kita perlu letakkan ya di hadapan kata dasar dan di hujungnya alif dan nun. Jadi kita sebut yaktubani, yaktubani, yang memberi maksud dia berdua sedang menulis. Bagi kata ganti nama hum, iaitu mereka semua lelaki, kita perlu tambahkan ya di hadapan kata asal kataba dan waw nun di hujung perkataan kataba. Jadi yaktubun, yaktubun, yang memberi maksud mereka semua lelaki sedang menulis. Dia seorang perempuan. Kita perlu tambahkan ta di hadapan kata asal kataba yang berbunyi taktubu, taktubu, yang memberi maksud dia seorang perempuan sedang menulis. Untuk dia berdua perempuan, iaitu huma, kita perlu tambahkan ta di hadapan kata asal kataba dan di hujungnya alif nun berbunyi taktubani,
taktubani yang memberi maksud dia berdua perempuan sedang menulis. Hunna, mereka semua perempuan. Untuk membentuk fi'il mudhari', kita perlu tambahkan ya di hadapan dan nun di hujung kata dasar. Sebelum nun tersebut, kita perlu matikan atau sukunkan huruf terakhir kata asal, iaitu huruf ba, bunyinya yaktubna. Yaktubna, di mana huruf terakhir ba kata asal itu kita matikan dahulu, barulah kita sambung dengan nun berbaris atas. Yaktubna memberi maksud mereka semua perempuan sedang menulis. Untuk kata ganti nama diri kedua, yang pertama ialah anta, awak lelaki. Kita perlu tambahkan ta di hadapan kata asal yang berbunyi taktubu. Taktubu yang memberi maksud awak lelaki seorang sedang menulis. Antuma, awak berdua lelaki. Kita perlu tambahkan ta di hadapan kata asal dan alif nun di hujung kata asal yang berbunyi taktubani. Taktubani memberi maksud awak berdua lelaki sedang menulis. Antum, awak semua lelaki. Kita tambahkan ta di hadapan kata asal kataba dan waw nun di hujung kata asal tersebut bunyinya taktubuna. Taktubuna memberi maksud awak semua lelaki sedang menulis. Anti, awak seorang perempuan. Kita perlu tambahkan huruf ta di hadapan kata asal dan di hujungnya huruf ya nun. Ya berbaris mati, nun berbaris atas. Untuk tambahan, sebelum huruf ya berbaris mati, huruf sebelumnya mesti berbaris bawah. Bunyinya taktubina. Taktubina memberi maksud awak seorang perempuan sedang menulis. Antuma, awak berdua perempuan. Kita tambahkan ta di hadapan kata asal dan di hujungnya kita tambahkan alif nun berbunyi taktubani. Taktubani memberi maksud awak berdua perempuan sedang menulis. Antunna, awak semua perempuan. Kita tambahkan ta di hadapan kata asal dan huruf nun berbaris atas di hujung perkataan asal. Sebelum huruf tambahan nun berbaris atas itu, kita perlu matikan atau sukunkan huruf terakhir kata asal. Jadi bunyinya taktubna. Taktubna memberi maksud kamu semua perempuan sedang menulis. Untuk kata ganti nama diri pertama, iaitu ana, saya, kita tambahkan alif di hadapan kata asal, maka bunyinya aktubu memberi maksud saya sedang menahnu. Kita tambahkan nun di hadapan kata asal, maka bunyinya naktubu. Naktubu memberi maksud kami sedang menulis. Ini merupakan kesimpulan untuk kaedah al-fi'lul mudhari' yang bermula dengan kata ganti nama huwa, di mana kita perlu tambahkan ya di hadapan berbunyi yaktubu, huma ya di hadapan, alif nun di hujung berbunyi yaktubani, hum ya di hadapan, waw nun di hujung berbunyi yaktubuna, hiya ta di hadapan berbunyi taktubu,
Huma ta di hadapan, alif nun di hujung, berbunyi taktubani. Hunna ya di hadapan, nun di hujung, berbunyi yaktubna. Anta ta di hadapan, berbunyi taktubu. Antuma ta di hadapan, alif nun di hujung, berbunyi taktubani. Antum ta di hadapan, waw nun di hujung, berbunyi taktubuna. Anti ta di hadapan, ya nun di hujung, berbunyi taktubina. Antuma ta di hadapan, alif nun di hujung, berbunyi taktubani. Antunna ta di hadapan, nun di hujung, berbunyi taktubna. Ana alif di hadapan, berbunyi aktubu, dan nun dan nahnu nun di hadapan, berbunyi naktubu. Seterusnya al-amthilah, contoh-contoh. Contoh yang pertama untuk penggunaan fi'il mudhari' di dalam ayat ataupun petikan, kita gunakan kata ganti nama huwa, dia seorang lelaki. Muhammad saih minal Urdun. Muhammad seorang pelancong dari Jordan. Huwa yadhhab ila wakalah as-safar was-siyahah yabhath anil ma'lumat as-siyahiyah. Dia pergi. Yadhhab, pergi. Yadhhab ialah fi'il mudhari' untuk kata ganti nama huwa, di mana di hadapannya ada huruf ya, partikel mudhara'ah. Yadhhabu, dia pergi. Ila wakalah as-safar was-siyahah, ke agensi pelancongan. Li, untuk. Yabhath, mencari. Dia mencari. Ini adalah fi'il mudhari' untuk kata ganti nama huwa, di mana ada partikel mudhara'ah di hadapannya, iaitu huruf ya. Yabhath, dia mencari. An, tentang. Al-ma'lumat as-siyahiyah, maklumat-maklumat pelancongan. Huwa yuridu an ya'rifa an jawlat siyahiyah mutawaffirah ladai tilkal wakalah. Dia hendak. Yuridu, hendak, merupakan fi'al mudhari' untuk kata ganti nama huwa, di mana terdapat partikel mudhara'ah ya di hadapannya. An ya'rifa. Ya'rifa fi'al mudhari' untuk huwa, dan terdapat partikel mudhara'ah ya di hadapan. Ya'rifa, mengetahui. An, tentang. Jaulat siyahiyah, pakej-pakej pelancongan. Mutawaffirah, yang disediakan. Ladai tilkal wakalah, oleh agensi pelancongan itu. Huwa yufaddilu an yadhhaba ila al-jazirah ذات المناظر الطبيعية الجذابة. Dia memilih. Yufaddil, fi'il mudhari', ada partikel ya di hadapan, menunjukkan kepada fi'al mudhari' untuk huwa, bermaksud dia memilih. An yadhhaba, yadhhaba fi'al mudhari' untuk huwa, terdapat huruf ya di hadapan, menunjukkan kepada maksud dia pergi. Ila jazirah, ke pulau. Zat, yang mempunyai. Al-manazir at-tabi'iyah, pemandangan semula jadi. Al-jadzabah, yang menarik. Wa yaktarih al-muwassaf likay yakhtar al-jawlah ila al-jazirah yuman li 3 ayyam wa laylatain. Yaktarih merupakan fi'al mudhari' untuk huwa, terdapat huruf ya di hadapan, memberi maksud dia mencadangkan.
Al-muwazzaf pegawai, likai supaya, yakhtar memilih. Fi'al mudhari' juga ada ya di hadapan menunjukkan kepada kata ganti nama huwa bermaksud memilih. Dia memilih. Al-jaulah package ila jazirah Tioman ke Pulau Tioman li thalathah untuk 3 hari wa lailataini dan 2 malam. Wa huwa yufaddil merupakan fi'il mudhari' untuk huwa, terdapat partikel mudhara'ah ya di hadapan. Yufaddil bermaksud dia memilih. An yaskun dia tinggal, terdapat huruf ya di hadapan menunjukkan kepada kata ganti nama huwa. Yaskun bermaksud dia tinggal. Fi funduk bi 5 nujumin, di hotel 5 bintang. Baiklah, ini adalah contoh untuk muannas, untuk perempuan. Bagi kata ganti nama hiya, dia seorang perempuan. Khadijah saihah minal Urdun, Khadijah pelancong dari Jordan. Hiya tadhhab, dia pergi, ila wakalah as-safar was-siyahah, ke agensi pelancongan, litabhath untuk mencari an ma'lumat siyahiyah, tentang informasi pelancongan. Jadi di sini kita lihat kepada fi'il mudhari' tadhhab dan tabhath. Yang mana sebelum ini kita lihat penggunaan yadhhab, yabhath. Jadi untuk kata ganti nama hiya, dia seorang perempuan, kita tukarkan ya tadi kepada huruf ta. Kepada huruf ta. Hiya tadhhab, dia pergi. Hiya tabhath, dia mencari. Hiya turidu an ta'rifa an jaulat siyahiyah mutawaffirah ladai tilkal wakalah. Dia hendak mengetahui. Turidu hendak, ta'rifu mengetahui. An jaulat siyahiyah tentang pakej-pakej pelancongan, mutawaffirah yang disediakan, ladai oleh tilkal wakalah agensi itu. Hiya tufaddilu an tadhhab, dia memilih untuk pergi. Tufaddil memilih, tadhhab pergi. Ila al-jazirah, ke pulau, zat yang mempunyai al-manazir at-tabi'iyah, pemandangan semula jadi, al-jadzabah yang menarik. Jadi di sini terdapat 4 kata kerja al-fi'lul mudhari' yang merujuk kepada kata ganti nama hiya, dia. Maka di hadapan fi'il mudhari' itu kita dapati terdapat huruf ta. Ta, turidu, ta'rifu, tufaddil, tadhhab. Turidu, dia hendak. Ta'rifu, dia ingin tahu. Tufaddil, dia memilih. Tadhhab, dia pergi. Dia ini adalah untuk hiya, perempuan. Dia seorang perempuan. Wa yaqtarihu al-muwazzaf, dan mencadangkan pegawai itu. Likai takhtar, untuk dia pilih. Takhtar, dia pilih. Hiya takhtar, dia seorang perempuan memilih. Di mana kita nampak ada huruf ta di hadapan. Takhtar, dia seorang perempuan memilih. Al-jaulah, pakej, ila jazirah Tioman, ke pulau Tioman, di thalathati ayyam, untuk 3 hari, wa lailatain, dan 2 malam. Wahya tufaddilu an taskun, dan dia memilih untuk tinggal. Fi funduk bi 5 nujumin, di hotel 5 bintang.
Jadi di sini terdapat 3 fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada kata ganti nama hiya, iaitu takhtar, dia memilih. Tufaddil aidan bermakna dia memilih. Taskun, dia tinggal. Terdapat partikel ta di hadapan menunjukkan kepada kata ganti nama hiya, dia seorang perempuan. At-tadribat, latihan-latihan. Jadi setelah kita meneliti kaedah dan contoh-contoh yang diberikan sebelum ini, kita cuba untuk membuat 5 latihan yang disediakan. At-tadrib al-awwal, latihan pertama, Ahmad wa Ali, kita hendak isikan kata kerja fi'al mudhari' yang sesuai di tempat kosong. Ila wakalah as-safar was-siyahah. Sebagaimana dalam kaedah, yang pertama kita perlu tentukan apakah kata ganti nama dalam Ahmad dan Ali itu. Ahmad dan Ali dua orang lelaki. Kata ganti nama diri ketiga iaitu huma, dia berdua lelaki. Jadi untuk kaedah huma, bagi fi'al mudhari' kita tambahkan ya di hadapan, alif nun di hujung, maka berbunyilah ia yadhhabani, yadhhabani. Jadi Ahmad wa Ali yadhhabani ila wakalah as-safar was-siyahah. At-tadrib al-thani, latihan kedua. Sekarang kita nak tukarkan kata kerja zahaba, kata asal ini, kepada fi'al mudhari' yang mengandungi kata ganti nama ana. Jadi untuk kaedah ana, kata ganti nama ana, kita tambahkan alif di hadapan kata asal, maka berbunyilah ia azhabu. Ana azhabu ila wakalah as-safar was-siyahah. Saya pergi ke agensi pelancongan. At-tadrib al-thalith, latihan ketiga. Kita hendak menggunakan kata ganti nama hum ke dalam fi'al mudhari'. Kata asalnya ialah bahatha. Bahatha, mencari. Jadi untuk kaedah ini, kita tambahkan ya di hadapan, waw nun di hujung, maka berbunyilah ia yabahathuna, yabahathuna. Ya di hadapan, waw nun di hujung untuk kaedah bagi kata ganti nama hum. Hum yabahathuna 'anil ma'lumat as-siyahiyah. Mereka semua mencari tentang informasi pelancongan. At-tadrib ar-rabi', latihan keempat, penggunaan kata ganti nama nahnu di dalam fi'al mudhari' yang mempunyai kata asal sakana, tinggal. Jadi untuk kaedah ini, bagi nahnu, kami, kita akan menambahkan nun di hadapan kata asal. Jadi bunyinya ialah naskun. Naskun, kami tinggal. Nahnu naskun fi funduk bi 5 nujumin. Kami tinggal di hotel 5 bintang. At-tadrib al-khamis, latihan terakhir yang kelima, kita hendak menggunakan kata ganti nama anti, awak seorang perempuan, di dalam fi'al mudhari'. Maka kita akan tambahkan ta di hadapan dan ya nun di hujung kata asal. Anti ta'rifina. Anti ta'rifina. Jadi kita tambah di situ huruf ta dan ya nun di hujung. Ta'rifina an jaulat siyahiyah, tentang pakej pelancongan yang mutawaffirah, yang disediakan ladaihil kalwakalah, oleh agensi pelancongan itu. Jadi kita tambahkan ta di hadapan, ya nun di hujung, yang mengandungi kata ganti nama anti, awak seorang perempuan mengetahui. Wahadha faqat minna.
لعلكم تستفيدون كثيرا. شكرا جزيلا.